Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Aku harapkan kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kita dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Sebelum tu, cikgu berharap kamu sekarang ni bersedia untuk kita meneruskan pembelajaran kita ini. Pertama sekali, kamu kena bersedia dengan buku teks kamu, muka surat 38. Okey, tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah asas reka bentuk pengaturcaraan. Standard pembelajaran 9.3, asas reka bentuk pengaturcaraan, iaitu menyatakan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengaturcaraan. Kedua, menghuraikan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran ini, kamu akan dapat menyatakan secara lisan atau bertulis struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengaturcaraan, menghuraikan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Okey, sebelum kita mulakan reka bentuk pengaturcaraan yang kita akan belajar ni, cikgu berharap kamu dapat ingat kembali apa yang telah kita belajar pada tahun 4 dulu. Tajuk pengaturcaraan. Okay, pengaturcaraan ni ada banyak digunakan dalam kehidupan kita. Contohnya yang kita biasa tengok, mesin basuh elektronik, di mana kawalan dia, remote control TV, aircon rumah kita, itu semua ada kawalan, ada pengaturcaraan di situ. Okey, kita tengok struktur reka bentuk pengaturcaraan. Dia ada dua. Pertama, struktur kawalan pilihan. Kedua, struktur kawalan ulangan. Okey, pertama sekali kita tengok dulu struktur kawalan pilihan. Apa maksud dia? Ialah satu langkah yang mempunyai dua atau lebih set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Okey. Satu langkah yang mempunyai dua atau lebih set tindakan untuk pilihan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Okey, kita tengok. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena ingat balik makna pseudocode dan makna catat alih. Ini makna pseudocode, yang ini makna catat alih. Apa makna pseudocode? Pseudocode ialah satu set penyataan dalam bahasa biasa. Pseudocode menunjukkan langkah demi langkah melaksanakan tugasan dari mula hingga tamat. Pseudocode ni kalau kita faham, ia lebih kepada bahasa, ditulis dalam bentuk bahasa. Manakala catat alih pula, catat alih ialah langkah-langkah penyelesaian masalah secara grafik. Secara grafik, simbol dalam catat alih dihubungkan dengan menggunakan anak panah. Okey, kita tengok. Kita pergi ke slide seterusnya. Pseudocode. Okey, ini pseudocode. Situasi meminjam buku di perpustakaan. Okey, tengok situasi dia. Okey, mula. Masuk ke perpustakaan. Cari buku yang dikehendaki.
Jika buku dijumpai, maka pergi ke kaunter untuk dipinjam. Tamat jika. Tamat jika. Ni. Operasi ni. Tamat operasi ni. Jika. Dan keluar dari perpustakaan. Tamat. Perkara ni wajib ditulis. Mula dan tamat. Okey, kita tengok pula carta alih. Mula, masuk ke perpustakaan, cari buku, jumpa buku yang dikendaki. Ya atau tidak? Kalau ya, pinjam. Kalau ya, akan pinjam buku di kaunter pinjaman dan keluar dari perpustakaan, tamat. Habis kerja tu. Jika jumpa buku yang dikendaki, tidak. Tidak, kita tak, penyataan ni tidak dipenuhi. Kita keluar dari perpustakaan. Sekarang ni kamu nampak tak? Nampak tak? Okey, kita tengok lagi contoh yang lain. Okey, tadi kamu tengok carta alih tu ada simbol-simbol kan. Ni adalah simbol-simbol yang perlu kamu ingat. Kalau ni bulat ni menandakan terminal mula atau tamat. Sebab tu mula kita akan buat bulat dan tamat pun kita akan buat bulat. Sebenarnya seeloknya bulat betul-betul lah. Input dan output kita kena buat sengit macam ni. Segi 4 sengit macam ni. Dan untuk proses, apakah proses? Proses ni maknanya kerja lah, kerja yang dibuat. Proses menandakan kerja dibuat, kita kena buat 4 segi tepat. Kalau berkenaan syarat, adakah buku dijumpai? Tadi tu, adakah buku dijumpai? Kita kena merupakan syarat. Jadi bila syarat, kita kena buat bentuk diamond. Dan carta aliran aktiviti kita kena buat anak panah lah. Okay. Yang ni kamu dah belajar dulu tahun 4. Tahun 4 ingat balik. Okey, kita tengok balik contoh seterusnya. Sudukut membeli susu di kedai. Kita beli susu di kedai. Mula. Okey. Kita apa pun kita kena tulis mula. Masuk ke kedai. Cari susu yang dikendaki. Jika susu dijumpai, maka pergi ke kaunter untuk membayar. Tamat jika. Tak perlu dah, habislah operasi ni. Tamat jika. Keluar dari kedai dan tamat. Okey. Yang ni wajib tulis mula dan tamat. Wajib tulis. Masuk ke kedai, cari susu. Jika susu dijumpai, maka pergi ke kaunter untuk membayar. Tamat jika keluar dari kedai. Okey, kita tengok pula carta alih. Inilah carta alih yang sepatutnya ditulis. Mula dari atas bulat, kan? Bulat. Ni operasi. Operasi masuk kedai. Kita buat kerja lah. Kita masuk kedai, cari susu. Kita cari susu. Ni nyataan apa tadi? Nyataan apa? Syarat. Syarat. Syarat bentuk diamond ni mewakilkan syarat. Jumpa susu? Ya. Bila ya, dia akan pergi ke kaunter untuk bayar dan keluar dari kedai. Okey. Dan keluar dari kedai. Sebaliknya, jika tidak jumpa susu, tidak, mana dia terus keluar dari kedai. Boleh faham? Okey, kita tengok lagi. Tulis dalam buku latihan struktur kawalan pilihan untuk situasi ini.
Ahmad mahu membuat susu, air Milo susu. Air Milo susu. Ahmad mahu membuat air Milo susu. Pertama sekali, mula. Okey, macam biasa aku sebut ni, mula. Masukkan Milo ke dalam gelas. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Jika mahu susu, maka tambah susu. Tamat jika kacau air tamat. Okey. Ni apa ni? Dipanggil catar alih. Okey, catar alih kan. Okey, pertama sekali mula. Masukkan Milo. Masukkan Milo ni bentuk empat segi yang sengit tu dah input dah output. Mana kita buat macam mana nak sebut, membaca input atau memaparkan output. Ni mewakili empat segi yang sengit ni. Masukkan Milo. Okey, masukkan Milo. Tuan air panas. Mahu susu? Ya. Bila ya, apa yang akan buat? Dia pergi ke sini ke? Dia akan tambah susu. Tambah susu, dia akan pergi ke kacau air dan tamat. Sebaliknya, kalau tidak, dikacau air terus dan ditamat. Boleh faham? Okey, kita pergi pula kepada struktur kawalan ulangan. Apa maksud struktur kawalan ulangan? Kamu tengok muka surat 41. 42. Kamu tengok muka surat 42. Okey, mempunyai satu set tindakan yang sentiasa berulang. Okey, sentiasa berulang. Ingat tu, sentiasa berulang. Sehingga syarat tertentu dipenuhi. Seperti gambaran yang kita tunjukkan di sini, itu litar sepang. Litar motosikal sepang. Di sini, ni gambar ni lah. Ni gambar yang sebenar. Ni gambar lukisan yang litar ni, mewakili litar ni. Okey. Perlumbaan motosikal selagi tidak cukup 10 pusingan, teruskan perlumbaan. Jadi maknanya macam itulah. Selagi tak cukup 10 pusingan, dia sentiasa berlumba. Sampai 10 baru dia berhenti. Tamatlah, tamat perlawanan tu. Tu dipanggil kawalan ulangan. Dia berulang-berulang. Dia berulang-berulang sampai dengan syarat tertentu. Kalau di motosikal ni, perlumbaan motosikal ni, dia syarat dia contoh 10 pusingan. Jadi dia akan pusing litar ni sebanyak 10 pusingan dan sampai cukup 10 pusingan, perlumbaan tu akan tamat. Okey, contoh struktur kawalan ulangan. Sama juga, kita kena tahu dua struktur ni, dua benda ni. Pertama, sudut dan kedua, catar alih. Kena tahu ni. Okey, macam biasa, dimulakan dengan mula. Bak atur di track larian. Ni contoh, ni untuk contoh muka surat 42. Contoh kita cikgu suruh mereka murid-murid untuk membuat larian. Beratur di track larian, berlari perlahan mengelilingi track. Selagi belum cukup 3 pusingan, selagi belum cukup 3 pusingan, teruskan larian. Tamat selagi tamat. Kalau catat alih, kita boleh nampak di sini, mula beratur di track larian, sama. Berlari perlahan mengelilingi track, sama. Kita ambil balik.
letak di dalam carta alih kita. Selagi belum cukup 3 pusingan. Ni. Belum cukup 3 pusingan di sini. Belum cukup 3 pusingan. Ya. Kalau ya, teruskan larian. Pusing. Berapa pusingan? 3. Lepas syarat itu dipenuhi, perlawanan akan tamat. Larian itu akan tamat. Sama juga macam Lita tadi. Okey. Seterusnya. Seterusnya. Kamu dahaga dan ingin minum air. Mula. Tekan dengan mula. Minum air selagi masih dahaga. Minum air lagi. Tamat selagi. Berhenti minum air. Tamat. Okey. Mula. Kita minum air. Masih dahaga? Ya. Minum air lagi. Pusing. Dahaga? Pusing. Dahaga lagi? Pusing. Dah tak dahaga dah. Syarat ni tidak dipenuhi. Tidak. Maknanya kita berhenti minum air dan tamat. Okey. Situasi yang seterusnya. Ali dikendaki membeli 3 bungkus roti di kedai. Tulis sudut kod dan carta alih. Okey, pertama sekali ni apa ni? Ni adalah sudut kod. Ni adalah sudut kod. Panggil sudut kod. Okey. Mula masuk ke kedai, cari roti. Selagi belum cukup 3 bungkus, teruskan mencari. Tamat selagi. Di sini selagi tak cukup terus mencari. Dia pusing 3 kali. Lepas dah syarat itu dipenuhi, tamat selagi. Buat pembayaran, keluar kedai dan tamat. Sama di sini, ni carta alih. Mula masuk kedai, cari roti. Belum cukup 3 bungkus? Ya. Cari roti lagi. Cari roti lagi. 3 bungkus. Dah syarat ni dipenuhi tak? Dah tidak dipenuhi. Dah tidak lah. Dah cukup dah 3. Jadi buat pembayaran, keluar kedai dan tamat. Okey, buat pembayaran, keluar kedai dan tamat. Struktur tulis dalam buku latihan struktur kawalan ulangan. Okey. Iaitu situasi Ahmad mahu membeli air yang berharga RM1 pada vending machine. Apa itu vending machine? Ini vending machine. Vending machine. Vending machine. Dipanggil vending machine. Kamu biasa tengok di hospital, di shopping complex, di Pekan Lostak banyak lah. Di tepi-tepi kedai tu ada. Tujuan dia macam mana? Dia bila kita masukkan duit, kita tekan pilihan kita, air itu akan turun lah, jatuh kat sini. Dia akan jatuh di sini. Air itu, makanan kita tu akan jatuh di sini bila kita masuk duit. Contoh kita masuk duit cukup RM1, dia akan jatuh di sini. Sama juga ni untuk makanan ringan ni, bila kita masuk berdasarkan harga dia, contohnya benda ni RM2, kita masuk RM2, cukup RM2 dan dia akan keluar. Selagi tak cukup RM2, benda tu tak akan turun lah, tak akan dapat makanan tu. Jadi cikgu nak kamu buat sudut kod dan carta alih untuk tugasan ni. Untuk situasi 2 ni, cikgu nak kamu buat sudut kod dan carta alih. Tapi dalam buku teks ni ada jawapan dia. Kamu cek sendiri, kamu tengok sampai muka surat 48. Ada jawapan dia di sini. Tulis dalam buku latihan kamu. Okey. Di rumah nanti, lepas ni cikgu nak kamu salin struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan muka surat 40 dan tugasan ni.
Okey. Aku rasa cukup setakat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.